Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kepada kita kesempatan waktu pada pagi ini bagi meneruskan pengajian kita untuk baca kitab Matan Zubat yang saya kira lama telah kita tangguh atas beberapa faktor, dan insya-Allah pagi ini kita akan teruskan pengajian kita dengan masuk pada bahagian yang ketiga, iaitu Kitabul Janaiz, bab yang berkaitan dengan jenazah. Janaiz dari sudut muka surat 111, muka surat 111, Kitabul Janaiz. Janaiz maksudnya nama bagi mayat yang berada di dalam keranda kan. Itu dimaksudkan sebagai janaiz, jenazah. Yang dimaksudkan di sini adalah kitab yang membahaskan berkenaan dengan tajhizul mayyit, menguruskan, menyediakan mayat selepas daripada kematian, iaitu menguruskan jasad. Jadi ini salah satu daripada bab yang mengingatkan kita tentang kematian, di mana kerja-kerja menyempurnakan jenazah ini orang lainlah yang buat, tetapi untuk diri kita, sebagai satu peringatan kepada kita bahawa kita, ialah kematian ini dia mendatang dan umur kita pun menghampirinya, cuma belum bertemu je. Mati ini bertemu, dia pun datang, kita pun menghampiri dia. Jadi bila sampai saat tu mati, maka Allah pun tak tunggu pun walaupun seminit kalau dah sampai ajal kita. Sebab itu mengingati mati ni di antara cara untuk menyucikan jiwa lah. Kata Nabi, akthiruz zikra, perbanyakkan mengingati mati. Hadimil lazzat, Nabi kata dia memotong kelazatan. Dunia ni banyak seronok je, tapi bila kita ingat kematian, maka akan menjadikan kita ni orang yang berpada. Sebab apa yang kita ada ni adalah pinjaman ni daripada Allah, dan termasuk nyawa. Kalau Allah ambil nyawa, hilanglah segala kelazatan dunia ni, tak adalah kita rasa lagi. Nak tengok muka anak ke, muka cucu ke, muka suami ke, bahkan segala harta-harta yang ada atas tubuh kita pun dah tak jadi milik kita lagi. Maka dengan sebab itu persiapan untuk menghadapi mati itu perlu ada, dan kita tak tahu bila kematian ni. Kalau tahu, kita pun risau lah kan. Kalau tiba-tiba je keluar tanda kat belakang 44 hari lagi, aduh tak ada ke hadis-hadis sebut tanda-tanda 40 hari ni? Tak ada kan. Benda-benda tu cuma kalau dari sudut pengalaman orang jaga orang sakit, mungkinlah orang nampak kan. Orang nampak situ menung aja kan. Biasalah tu kan. Orang cakap muka-muka, orang panggil apa pun terbiat kan. Itu punya pengalaman orang yang menjaga orang mati, orang sakit yang hampir nak mati kan. Mungkin tanda-tanda dia orang nampak kan, nampak hidung dia jatuh dah, selera makan tak ada, itu biasalah tanda-tanda. Ada pun tak ada tanda, sihat aja kan. Sihat Allah yarham Cikgu Jamilah kan.
Sehat aja kan. Pagi tu saya jumpa dia pergi kuliah, subuh depan saya dia duduk kan. Tiba besok tu saya dengar dah meninggal, saya pun terkejut kan. Itu lagi macam tak ada tanda kan, sihat aja kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila nak ambil, bila dah sampai masanya, kita siap ke kita tak siap, kena kita mengharum kematian itu. Jadi bila kita baca kitabul janaiz ni, ilmu ni kita perlu ada. Kita perlu ada. Ni bukan ilmu Tok Bilal tau, kita mesti ingat. Kita ni ilmu Tok Bilal je, ilmu Mak Bilal kan. Orang Melayu lah biasa. Bilal tu tukang azan pun dia, tukang mandi pun dia kan, tukang mandi mayat pun dia kan. Ni bukan ilmu dia je. Biasa kadang-kadang dah berlaku kematian kat rumah, satu rumah tu tak reti nak buat macam mana kan. Takkan kita nak tutup aja macam tu je, lepas tu panggil orang datang buat kan. Sedangkan tu keluarga kita, mak kita, adik-beradik kita, aurat dia lebih lagi kita nak jaga. Sepatutnya benda-benda macam tu kita dah buat sendiri. Sementara nak tunggu orang datang mandi tu, kita dah boleh uruskan jenazah tu. Tidaklah terbiar je jenazah tu dengan baju tak berbuka kan. Kadang baju pada hospital tu pun, yelah bukan hospital tu nak bukakan kan. Dia sampai je letak je kat atas katil, tutup macam tu, dah balik. Ambulans pun balik, kereta jenazah pun balik, biar je mayat tu. Kita nak mandi kan tengok, berlapis-lapis selimut hospital, baju hospital, tak buka kan. Buka lah kan. Menyenangkan orang yang nak menguruskan, lebih lagi terjaga aurat dia dan sebagainya kan. Kenapa tak buat? Tak tahu. Itu masalah kita. Jadi benda ni kena belajar kan. Suruh anak-anak kita semua belajar, sebab kematian itu akan ada. Tiap-tiap rumah lah akan ada kematian. Semua hidup kan, semua manusia mestilah mati kan. Tak ada yang boleh menongkat langit. Tapi ilmu tu tak ada. Lebih panggil ini kerja Pak Bilal, kerja Mak Bilal kan. Itu suatu perkara yang kadang-kadang kekurangan yang terjadi pada kita orang Melayu ni. Kita orang Melayu Islam ni. Baik. Jadi kita boleh janaiz membicarakan tentang bab jenazah pada matan yang ke-406. Kata Ibn Ruslan, al-ghuslu wat-takfinu was-salatu alaihi thumma dafanu mafrudatu. Mandi, kafan, sembahyang ke atasnya jenazah itu, kemudian ditanam. Benda ini mafrudat, kesemuanya fardu kifayatan. Kat bawah tersebut fardu kifayah. Ini secara asasnya kematian itu hendaklah dimandikan, dikafankan, disolatkan ke atasnya, dikebumikan. Dan ada setengah kitab sebut hamlul mayyit, mengusungnya. Di sini disebut ada 4 aja. Setengah kitab sebut 5, mengusung jenazah. Salah satu daripada kewajipan juga ke atas mayat. Baik, jadi sebelum daripada kita bahas mandi, kafan, solat ni semua, ni tuan-tuan, kita belajar ni fiqh lah. Dalil-dalilnya kita kurang sebut je, sebab kita pun dekat Sahih Bukhari pun tengah belajar kitabul janaiz. Situ nanti kita tengoklah dalil-dalilnya ada di sana. Cuma kita fiqh dengan para fuqaha, para mujtahid kan, apa yang mereka tulis ni walaupun dalam bukan Quran hadis, dalam bentuk nazam kan, cuma ni semua adalah hasil istinbat, hasil daripada ijtihad mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada metod ataupun manhaj mazhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, kalau kita nak tahu dalil tu satu-satu kan lambat pula kan. Tapi kita belajar juga. Jangan bunuh pemikiran orang nak dalil ni kan. Tak boleh. Walaupun kita kata berpada kita dengan kalam mujtahid, ya. Tapi kalau orang nak tahu dalil, jangan sekat, bagi tahu. Sebab dalam pengajian fiqh pun kita awal memang tak ada dalil, kerana ilmu untuk beramal. Tapi bila untuk meneguhkan lagi kefahaman, untuk meneguhkan lagi keyakinan pada syariat, kita besar semua dah letak dalil. Jadi kita mesti ingat, jangan bunuh jangan tanam pemikiran tak payah minta dalil. Kena asak orang supaya mereka ada semangat nak belajar. Lagipun pengalaman kita masa kita mengajar ni, orang tak minta dalil lah kalau perkara tu maklum dalam agama, maklum minaddin,
Benda tu kalau dah diketahui dalam agama, orang tak minta dalil. Orang ada minta dalil ke, ustaz apa dalil tahiyatul masjid? Tak ada lah. Kita sepanjang kita mengajar orang minta benda-benda macam tu, orang tahu benda tu syariat kan. Tapi kadang-kadang benda yang orang jarang tahu kan. Tengok-tengok ada orang dia datang kat kubur, dia semayang di atas kubur tu lepas orang tanam jenazah. Tentulah orang nak tahu kan. Ada ke amalan macam ni? Tak pernah tengok. Bagi tahu Rasulullah ada buat, dalilnya begini. Payah sangat. Benda-benda yang orang tak jarang orang tahu benda tu kan. Orang tak tahu sangat. Orang akan tanya benda-benda yang bila dia rasa pelik, itu dia nak tahu dalil. Benda dah biasa, orang tak tanya kenapa sembahyang maghrib tu 3. Tak adalah. Kalau ada orang tanya macam, ada ke? Setengah-setengah orang dia saja buat masalah besar. Takkan nak tanya takbiratul ihram apa dalil, nak tanya Fatihah apa dalil. Ada ke orang tanya macam tu masa kita mengajar? Orang tak tanya. Tapi orang duk tanya bila satu benda lain macam sangat buat ni, orang tengok kan. Orang tak pernah tahu ada benda tu. Sudah tentulah kita nak kena terang. Lebih lagi lah kalau benda tu mengarut, lagi orang kena tanya, mana kau ambil ni kan. Kita buat cerita-cerita apa-apa kita bawa. Takkan tak orang tu boleh nak tanya, tak pernah dengar ustaz? Ada ke dalam Quran, dalam hadis? Takkan tak payah tanya. Tak boleh begitu kan. Kalau orang kata Kaabah tu kat Mekah kan, tak payah minta dalil, semua orang tahu kan. Tiba kita kata Nabi Adam je turun dekat atas gunung Kinabalu, tentu orang kata tak pernah dengar pun kan. Dan jangan tanya dalil. Ada orang sebut dalam kitab orang sebut lagi kitab apa. Kita sebut ulama mana? Sebut nama ulama, sebut nama kitab. Kalau tak nak sangat dalil, sebut Majmu', sebut begini. Sebut dalam kitab Minhaj, sebut begini. Adalah rujukan ni. Tak ada siapa kan. Ini jadi masalah. Jadi masalah. Orang bukan tak percaya dengan mujtahid, orang tak percaya dengan ustaz hari ni. Orang ustaz ni kadang dia letak diri dia, manzilah dia macam mujtahid. Dia kata ke orang awam jangan berlagak dia mujtahid. Dia pun macam mujtahid, jangan tanya dalil. Dia punya perkataan pun dah macam mujtahid. Dan kita pun muqallid juga kan. Jadi ajar orang minta dalil tak salah, tapi ada juga jenis-jenis berlebihan. Berlebihan kan. Tapi orang minta dalil, jangan disekat, jangan dimatikan pemikiran orang nak minta hujah. Jangan. Ini tidak betul cara begini. Cara orang yang tak mau orang cerdik, dia punya cara memang sekat orang. Jangan tanya dalil. Baik. Adapun kita selalu sebut apa yang fuqaha kita sebut dalam kitab ini ijtihad. Ada dalil semua. Di sini pun kita ngaji juga Sahih Bukhari. Ada dalilnya, tuan-tuan tengok. Dalil pun ada huraian daripada fuqaha, ada metodnya kita mengajarlah. Baik. Baik. Jadi apa yang kita sebut ni semua insya-Allah semuanya ijtihad daripada Quran dan hadis. Kemudian sebelum kita masuk pada bab ni, ada adabul al-muhtadhar, adab-adab ketika orang yang dah, apa yang kita nak buat ketika orang sakit kan. Sakit ni ada sakit yang nampak macam boleh sembuh kan. Tapi ada sakit yang nampak nak pergi dah kan. Kita nampak nak pergi, nampak dah lah tanda-tanda kan, memang dah tak ada harapan. Itu yang dipanggil muhtadhar, dah hampir nak mati. Kita pun tahulah kan, tak ada orang boleh menongkat langit kan. Kita ni kalau lepas daripada 60, lepaslah daripada 60. Sihat macam mana pun, sihat boleh lah cakap kan, tapi mati tak boleh nak jangka kan. Kalau belum lagi tu boleh jadilah ada lagi kan. Umur Tuhan nak beri kan. Tapi tak tahu juga, kalau nak mati sebelum 60 mati juga. Tapi kalau dah lebih 60, 70 cakap belagak, oh sihat, satu penyakit tak ada apa. Memang alhamdulillah, syukur, tapi mati belum tentu kita tahu. Dia nak datang, dia datang tak kan. Baik. Jadi bila kita tengok orang pun dah sakit yang hampir nak mati lah, jangan sihat-sihat lagi pula pergi baca Yasin kan. Terkejut dia nanti kan. Sihat lagi baru kata sakit gigi kan. Janganlah kan. Baik. Al-muhtadhar huwa man hadaratul maut wa lam yamut. Orang yang hadir kepadanya kematian dan dia tak mati lagi lah. Apa adab dia? Sikit tambahan. Kitab fiqh Zubat dia cerita yang wajib-wajib je.
Kitab ni pun macam permulaan dalam kita mengaji mazhab Syafi'i kan. Permulaan. Jadi dia sebut yang wajib-wajib kan. Jadi ada yang sunat-sunat kan. Pertama sekali, yudja'ul muhtadar ala jambihi al-ayman ila al-qiblah, baringkan di atas lambung kanan dan menghadap ke arah kiblat. Fa in ta'azzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmusahu lil qiblah. Dan adabkan dia, kalau tak boleh maka terlentangkan dia muka dan tapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian talqin, bila orang nak mati, ayulaqana syahadata birrifqi, lembut dia pergi ajar mengucap. Yang disebutkan syahadah ni apa dia? La ilaha illallah. Tu je. Kecuali lah yang dia tak Islam. Mentalkinkan mayat orang nak nazak ni sunnah kepada orang Islam. Yang tak Islam pun boleh juga kan. Kalau kita kata masuklah Islam, dia nak ajar dia mengucap masa tu kan. Kalau dia nak tawarkan Islam boleh dia lah. Yang itu kena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang Islam yang memang kita tahu dia dah mengucap dia orang Islam, lalu ketika dia nak meninggal berpadalah dengan menyebut la ilaha illallah. Dah cukup sekali dia, kalau dah ikut cukup, dah tak payah nak ulang banyak-banyak kali. Anak cucu ada 24 orang, seorang-seorang la ilaha illallah, tak sampai seminit pergi la ilaha illallah. Orang tua tu pun tension, tahulah nak mati. Alah bagi kat telinga kan. Jangan lembut-lembut, tak payah nak kata sebut ni, ikut ni la, tak payah, ajar je terus kan. Nanti dia kata macam aku tak tahu pula kan. La ilaha illallah, tak payah nak sebut kul, katakanlah la ilaha illallah kan. Tak sunnah pun disebutkan macam tu. Pergi sebut la ilaha illallah. Okey, dia ikut dah. Kalau dia lepas tu dia sedar, dia bercakap, dia begitu begini mengarut kan. Lepas tu dia lelap balik, ajar sekali lagi. Tak payah nak sekejap-sekejap hantar kalimah, sekejap hantar kalimah kan. Semua suruh pergi hantar, 30 orang anak dengan cucu-cucu sekali kan. Mati tension terus kan. Baik. Kemudian yaqra'a indahu surati Yasin. Baca surah Yasunat, dibacakan padanya surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Ada hadis ni, ada hadis. Sebab ulama beza pendapat hadis ni, ada yang kata hasan, ada yang kata hadis itu dhaif. Yang kata hasan dibacalah. Hatta Imam Ibn Taymiyah sendiri pun menganjurkan supaya dibacakan Quran ketika orang nazak. Di antara surah yang dianjurkan surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kemudian ayyuhsana dhannuhu billah wa yurghaba fit taubati wal kitabati wasiyah. Hendaklah kita suruh kepada orang yang nak mati ni baik sangka dengan Allah kan, supaya dia bertaubat. Jangan nak sebut engkau dosa banyak tau. Boleh sebut satu. Orang tu nak mati pergi sebutlah dosa-dosa orang tu kan. Kau punya dosa kau tahu tak banyak tau. Ni kau nak mati aku sebut. Jangan. Tahu pun dia ada dosa, kita pun ada dosa, tapi sebutlah kat dia, ya Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha Penyayang. Bagi harapan pada dia, walaupun dia ada dosa, tapi dia ingat Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa-dosa. Beri harapan kepada dia supaya dia berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Ataupun tulis wasiat, tulis wasi, apa-apa wasiat ada nak tulis wasiat kan. Kalau ada wasiat lah nak tulis kan. Baik. Ma yusannu ba'da mautihi, dan selepas daripada meninggal, taghmidu ainai, disunatkan memejamkan mata lah. Mata tu kalau terbuka lah, mata dia terbuka, kita tak elok pula kan. Tengok mayat tu buka mata kan, orang takut pula tengok mayat tu kan. Nabi pun dapat jenazah sahabat Abu Salamah meninggal kan, Nabi tutupkan mata dia kan. Sebab roh tu bila keluar diikuti dengan pandangan mata kan, tengok roh tu pergi kan. Mati tu benda yang ghaibiat, tapi dia ada. Kita kalau tidur kita mimpi macam-macam tak kita nampak, macam-macam kita nampak. Dah mati takkan tak ada kan. Tidur tu kan melayang segala macam cerita 20 tahun lepas boleh masuk balik. Yang wawasan kan. Baik, jadi
Tutupkan mata je. Tak ada apa lah tu, biasalah ada memang terbuka mata, orang mati mata terbuka kan. Ada orang Melayu ni mulut jahat. Apa ya kembunan tu tak dapat makan tu kan. Dia tak dapat makan lemang, lepas tu mata dia terbuka je kan. Aduh ya. Yang jahat sikit, jangan dibelantu kot. Ada pula macam tu kan. Tangan mulut tu cabul benar cakap bukan-bukan kan. Bila melihat jenazah, ada yang mati tengah-tengah mulut dia kan. Yang tengah nak buat macam mana? Habis yang tengah-tengah ni nak kata apa kan? Kalau mata terbuka kemudian tengah-tengah tengah lapau kan? Tak ada jugalah kan. Biasalah. Jadi sebab itu dia kata syaddu lahyaihi bi'isabatin 'aridatin yarbituha fawqa ra'si. Ini ikat dia punya apa? Dia punya dagu tu, kita letak kain andur kat sini kan. Biar mulut tu tertutup kan. Lepas meninggal tu lah kita buat, sebab lembut lagi. Ada yang tak betul. Saya pernah pergi, orang panggil dia meninggal, dia kata saya pun hantar bini pergi sekolah dulu apa semua. Kejap lagi baru saya pergi kan, dalam dah 1 jam kot saya pergi-pergi, saya tengok tak katil tu macam tu kan. Orang tak tutup apa semua, tak dirapatkan itu ini kan. Dia tak reti nak buat. Dia kan tak reti kan. Kita paling tidak pun tengok baju tak pakai kan, kaki terbuka macam tu kan. Kau rapat ke pun tak boleh kau rapat ke pun tak boleh kan. Dia jadi macam terus macam tak reti kan. Terus macam macam tak tahu langsung pula nak buat apa-apa kan. Takkan tak reti kan. Benda-benda macam tu semua belajar kan. Tak susah mana pun. Kadang-kadang kita tak diajar. Kita orang Melayu ni memang kita dia Arab kan. Arab Pak Bilal, Arab Mak Bilal. Itu sama kan, nak sembelih lembu kan. Pak Imam, Pak Bilal. Orang lain tak boleh. Susah benar kan nak sembelih lembu kan. Tak, dia ada baca-baca dia. Baca apa? Sembelih akikah baca Yasin kan. Mana sama juga. Bismillah je. Niat je kan. Tak, dia ada baca-baca dia tu. Apa benda baca pula kan. Eksklusif dah benda tu kan. Jadi Tok Bilal ni dia boleh suruh anak-anak dia buat kan. Kita dulu ajar barulah ilmu tu berkembang. Ni tidak kan. Kadang-kadang ada sensi yang dihalaunya. Siapa tak reti jangan, biar saya buat dia. Ni masalah sampul juga ni kan. Ada juga kalau dia tak buat kan dia tak dapat sampul. Saya pernah tengok orang meninggal, dia boleh mandi. Saya kata apa tak mandi? Dah tunggu pukul 10 lebih dah. Kau awak boleh buat? Minta maaf belakang, ada orang kecil hati. Sudah. Pasal orang kecil hati, nyawa mati kau nak buat macam mana kan. Ini semua al-sampul kan. Baik. Tapi ialah kena bagi juga kepakaran. Ni buat ni pun kepakaran kan. Tapi ajarlah orang, biar orang tahu biar orang tahu menguruskannya dengan cara yang betul. Lepas tu lembutkan dia punya anggota sendi-sendi dia, walaupun dengan kita melurut dengan minyak kalau perlulah kan. Kadang-kadang ada orang yang dah lama sakit, kaki dia bengkok kan, tangan dia terbengkok dan sebagainya. Betul, cuba lurus yang sedaya mungkin kita meluruskan. Tapi tak tahulah, saya tak pernah tengok. Kalau kaki bengkok tu biasa bengkok lah, tak lurus dah kan. Cuma kalau boleh tarik elok-elok, ikatkan baik-baik kan. Kemudian naz'u thiyabi mauti, baju yang dipakai masa mati tu tanggalkan. Jangan biar orang je baju hospital tu apa semua pakai je kan. Tak nampak cantik benar lah, nampak tertutup besar begitu kan. Elok kemas-kemaskan kan. Wasatruhu bithaubin khafif, tutup dengan baju yang khafif, baju yang kain yang nipis. Batik lah kita orang Melayu lah. Kita dulu ada kain batik lepas, ingat juga mati kan. Dulu-dulu kan, ni jam tak ada lagi kan. Dulu ada kain batik lepas tu memang nampak kain batik ni orang mati punya kan. Nenek-nenek kita dulu simpan kan. Simpan. Arwah nenek saya dulu, dia simpan dia punya tikar kan. Dulu ada tikar memang khas orang Anyam tu untuk letak dalam sanduk tu. Kita tak panggil keranda, orang kita panggil sanduk kan, yang tu dulu. Letak ada tikar dia. Tikar khas kecil. Dia beli letak kat rumah. Dia meninggal ni pakai dia kata. Kain tuala dia letak ni, besok pakai tuala ni dia kata. Semua ada tikar pun. Dulu kita pakai tikar. Orang mati, tikar mengkuang tu pakai kan, nak buat kain kapan kan, nak letak atas dia ni. Jam tak ada dah, semua buat kat masjid je kan. Dulu nenek-nenek kita tu ada persediaan dia untuk meninggal.
Telekung dia ni kan. Jadi lepas disakit dia mati kita dah, dah siap dah kan. Ada Abu Bakar pernah sebut pada Aisyah, ni baju aku 2 helai kan, buat kapan dia kan. Abu Bakar pernah tunjuk kan. Boleh je kalau kita beringat je benda tu kan. Bukan apa, kita juga untuk menjaga apa orang kata maruah kita lepas kita mati kan. Baik, semua dah siap. Jadi orang dulu memang, walau orang kata mengaji tak tinggi, benda tu diingat kan. Wa wad'uhu ala sarir, dan diletakkan mayat itu di atas katil. Sunnah tempat letak jenazah ni tinggi sikit. Kalau ada katil bujang, letak atas katil bujang. Letak atas katil bujang tu. Kita orang Melaka ni letak atas tilam, letak kat bawah macam tu kan. Kalau boleh sunnah kita tinggi sikit tempat letak jenazah tu. Kalau orang belah utara siap dia tutup ni, macam buat kelambu sikit, tutup kan. Saya tengok dia tutup. Itu orang Melaka tak ada tutup macam tu kan. Kemudian adat ke kiblat, sunat dia adat ke kiblat. Sebagaimana juga orang yang orang sedang nazak, yudau ala batnihi syai'un thaqil, letak atas perut dia sesuatu yang berat kan. Gunting ke, pisau lipat ke, kaca ke, apa benda-benda yang berat letak supaya perut dia tu tak masuk angin kan. Letak tutup biar. Ini kita kalau nak simpan mayat kan, malam besok pun kita nak tanam kan. Kita dulu ingat dulu orang letak pisau lipat atas tu nak takut apa? Takut dia jadi hantu kan. Nanti bangun nanti orang Melayu kan, dia langkah di kucing hitam kan, dia bangun kan, dia kan. Ada pula macam tu kan. Baik, doa lil mayyit, masa mayat tu duduk dalam rumah tu sunatlah kita berdoa kepada untuk mayat tu lah, berdoa yubadiru yubadaru bi bara'ati zimmatihi wa infadu wasiyatihi wa i'lami bi mautih. Kita disunatkan untuk segera melunaskan hutang-hutang. Hutang tu cepat-cepat, jangan kita sibuk duit nak buat kenduri dulu kan. Duit dia meninggal tu sebelum faraid, hutang dulu, dia ada hutang, lunas. Tapi kalau hutang ni memang nak lunas payah ni kan, bukan sehari dua kan, macam-macam hutang. Kita ni je sebut je keluarga, hutang dia semua pindahkan hutang tu kepada pulaan. Jadi dia dah terlepas. Dia dah terlepas. Jangan lambat. Lepas meninggal je, tak payah nak tunggu depan orang nak cakap. Kalau ada hutang, kita sendiri sebut terus. Ni hutang semua dah pindah ke saya, pindah pada keluarga semua. Uruskan cepat-cepat. Duit dia bayarkan hutang dia, duit dia belikan kapan tu duit dia. Kalau ada duit dia belikan kapan, duit dia sendiri, duit mayat tu kan. Lepas daripada bayar hutang tu baru faraid kan. Baru boleh faraid, dah habiskan hak-hak orang. Wasiat, ada apa-apa wasiat tunaikan dulu wasiat kan. Kemudian mubadaratu bitahjizihi, dan bersegera menguruskan kalau tak ada apa-apa halangan lah kan. Kalau meninggal tengah malam, besok lah, jangan malam tu juga kan. Boleh tunggu esok lah kan. Kalau boleh cepatlah kan. Tengok keadaan macam mana, tapi sunnah je cepat. Kalau boleh kita ke bumi lagi cepat, lagi bagus kita ke bumi kan. Baik. Baik, jadi kat sini dia barulah ini benda-benda yang sunat yang kita sebut tadi tu. Kemudian yang pertama mandi, al-ghuslu, mandi mayat. Mandi ni ada hukum wajib. Wajib mayat tu dimandikan. Baik, itu mayat siapa? Mayat orang Islam yang tidak syahid, yang tidak syahid dalam peperangan, yang tidak syahid dalam peperangan, yang itu wajib dimandikan. Mayat orang Islam lah. Baik, jaiz, ada hukum harus dimandikan siapa? Mayat orang kafir. Orang kafir yang zimmi, kafir yang tak, bukan harbi lah, bukan kafir murtad. Harus kita mandikan. Tapi tanamkan wajib. Tanamkan wajib. Kafir harbi tak ada apa-apa kewajipan lah kan. Kafir murtad pun tak ada apa-apa kewajipan, tak ada. Kafir murtad ni, kaum kafir harbi tak ada apa-apa lah. Ini kat Malaysia ni tak adalah harbi kan. Ni kita cerita ni kalau tak ada orang urus. Dalam kampung tu dia seorang, dia bukan tidak Islam, yang lain semua orang Islam. Habis nak buat macam mana? Semayang tak ada, haram semayang, berarti kafir.
kan, haram semayang sebab dia kafir, tapi harus kita mandikan. Harus kita mandikan, kan, kafankan, kemudian kebumikan jenazah dia, hormat dia sebagai manusia, menghormati dia sebagai manusia. Murtad tak ada apa-apa lah, nak buang pun boleh mayat dia begitu lah, tak ada apa-apa kehormatan. Baik. Kemudian haram dimandikan, ini bagi yang syahid. Antaranya lah yang diharamkan kita mandi adalah syahid dalam ma'rakah. Dalam mazhab Syafi'i lah ada perbezaan pendapat benda-benda ni, tapi kita bila mengaji mazhab Syafi'i, kita adab dia, kita cerita mazhab Syafi'i. Kalau kita mengaji hadis ahkam, nanti kita bukakan pandangan-pandangan yang lain. Baik. Wa takfin, disebut di sudah, mandi, takfin, wassalat, salat jenazah wajib, tapi haram ke atas yang syahid, alaihi ke atas jenazah itu, summa dafanu, kemudian ditanam, wajib. Tanam ni wajib lah, tanam tu wajib. Nanti kita akan bincangkan pasal yang gugur, bayi yang keguguran, bayi keguguran. Mafruḍat, benda ni semua fardu tau, empat tadi tu, kecuali ada keadaan syahid, kan. Itu ada pengecualian, hukum pengecualian. Kifayatan, maksudnya apa? Ada ni fardu kifayah, walaupun dia fardu kifayah, maksudnya kalau ada satu orang buat, yang lain terlepas daripada dosa. Satu orang solat cukup, menguruskan dan sebagainya. Wa man syahidan yuqtalu fi ma'rakil kuffari la yughassalu wa la yusalla. Tu disebut. Dan barang siapa yang syahid terbunuh fi ma'rakil kuffar, di dalam pertempuran melawan orang kafir harbi atau murtad, la yughassalu, haram dimandikan, wala yusalla, haram disemayangkan. Tak boleh. Tapi di perbahasan ni berkenaan dengan syahid. Syahid ni ada yang kita sebut syuhada, orang mati syahid, syahid fid dunya wal akhirah, syahid dunia dan juga akhirat. Kenapa disebut syahid dunia? Hukum dia dekat dunia tu tak dimandikan dan tidak dikafankan, kan? Tidak dimandikan, tidak disemayangkan, dikafankan dengan baju yang pakai masa peperangan tu lah. Kalau baju tu layak untuk dikafankan lah, kalau tak cukup kena tambah kain lain lah. Baik, jadi disebut syahid dunia fit wal akhirah sebab dekat dunia dihukumkan dia syahid, dan hukum syahid dunia tu, hukum dia dijalankan hukum, tidak dimandikan, tidak disolatkan, kan. Baik. Dan di akhirat ada pahala untuk dia syahid ni. Tapi syahid dunia wal akhirah ni syahid apa? Al-ma'rakah, dalam pertempuran. Fi ma'rakil kuffar, mesti dalam peperangan melawan orang kafir, bukan melawan orang kafir murtad atau kafir harbi, bukan melawan burah ke. Dalam negara tu kadang-kadang ada orang Islam yang pemberontak, itu pun bukan mati, dikira bukan syahid yang ma'rakah. Kita tengok Syekh Buti, orang panggil dia syahid dah. Syahidul mihrab orang panggil, kan. Dia meninggal waktu tengah mengajar orang tembak. Jenazah dia orang kafan, solat, tanam, kan. Hatta Imam Al-Hasan Al-Banna tembak, kan. Solat, kafan. Syekh Ahmad Yasin waktu nak pergi semayang tembak, kan. Tu mati dibunuh, syahid lah, tapi bukan ma'rakah. Dia nak pergi semayang, orang tembak, kan. Jadi buat macam mana? Dia semayang, kafan, semua solat, kan. Tidak bermudah-mudah lah boleh kita nak sebut syahid ya tiba-tiba, kan. Dulu ada satu guru kami, saya sempat belajar sikit dengan dia, almarhum Syekh Imam Affan. Masa Thawrah kat Mesir kena tembak mati. Ya, dia syahid lah sebab dia lawan kezaliman. Tapi itu bukan syahid ma'rakah, sebab tu sama-sama Islam, kan. Jadi jenazah dia dikafankan, disolatkan di Masjid Al-Azhar, ditanam. Jangan nak buat ekstrim, kan. Sesama Islam bertempur, syahid, tak payah mandi, tak payah kapan, tanam begitu aja. Itu ekstrim, kita panggil benda macam tu lah. Baik. Kemudian ada syahid dunia, tak ada akhirat, kan. Syahid dunia, kan. Ni dia syahid, tapi syahid dunia, akhirat tak dapat pahala. Orang yang pergi perang, dia pergi perang bukan dengan tujuan dia nak menegakkan kalimah Allah lah. Ada riak, mungkin dia ada kepentingan dan sebagainya. Tapi kita nak ukur macam mana dia dah mati dalam medan perang. Syarat dia mati dalam medan perang.
Kalau dia mati selepas tu, dia ada hayat, tapi hayat yang sekejap. Dia kena bunuh, perang dah habis, sikit mentelenting, meninggal, kira syahid juga. Tapi kalau lepas dia berperang tu, dia panjang sikit hayat dia panggil hayat mustaqirrah, lama kan. Itu tak kira mati syahid dalam ma'rakah, walaupun dia sebab dia adalah peperangan. Tapi mana yang mati dalam peperangan, dibunuh oleh orang kafir. Kalau pedang orang Islam, panah orang Islam terkena dia kan, orang Islam nak panah orang kafir, terkena dia mati. Adakah dia dikira syahid ma'rakah? Kira, sebab dia kira mati dalam tu. Ataupun dia mati sebab jatuh pada tonggangan kuda dia kan. Adakah dia mati, tapi dia mati dalam peperangan tu, mati. Dia kira syahid ma'rakah? Syahid ma'rakah juga dia kira. Hatta walau lepas habis perang, dah mati kita lepas habis perang, tak adalah kesan kena bunuh, darah ke apa ke, tak ada pula kan. Kita pun tak tahu apa-apa kan, apa sebab dia mati. Kira juga syahid ma'rakah. Bila sebut syahid ma'rakah, la yuwassadu wa la yusalla bal 'alal ghariki, tetapi bagi orang yang syahid akhirat, ada orang syahid akhirat dia panggil, dia tak syahid dunia. Maksudnya dia syahid, pahala syahid tu dapat. Dunia ni dia macam biasa, dia kena mandikan, kena kafankan, kena solat juga kata dia, kena tanam semua. Tapi dia pun syahid. Siapa dia? Alal gharik, wajib mandi apa semua tu, kafankan, solatkan ke atas alal gharik, ke atas orang yang mati lemas. Kan? Kita dengar orang mati lemas, ya Allah, sedihnya, lemas dia mati. Mudah-mudahan lah dapat pahala syahid. Lagi apa? Wal admi, orang yang mati kalau gempa kan, kena gempa, runtuhan. Dekat Masjidil Haram dulu kan pernah sekali berlaku ribut kan, jatuh alat-alat binaan tu, terrempak orang-orang tu. Itu syahid akhirat dipanggil, syahid akhirat. Wal mabtun, orang yang mati dengan sebab sakit dalam perut. Wal hariq, orang yang mati terbakar kan, mati terbakar, ataupun yang dibunuh secara zalim, ataupun orang yang mati jauh daripada tempat, orang merantau lah, mati jauh daripada negeri dia. Orang yang apa lagi yang kita, orang mati beranak kan, orang yang mati dalam keadaan dia menuntut ilmu kan, itu semua dapatlah pahala syahid. Kita ni mesti minta mati syahid tau. Mati minta mati syahid. Minta jangan nak duduk hotel je nak pilih 5 bintang. Mati pun kena minta biar syahid. Yang mana satu dapatlah. Paling tidak pun syahid sebagai penuntut ilmu sepanjang hayat. Menuntut ilmu, jadi orang menuntut ilmu kan. Jangan kan. Mudah-mudahanlah wairham Cikgu Milah kan, dapat pahala orang menuntut ilmu kan. Dia tak tinggal menuntut ilmu sampai hari akhir dia nak meninggal tu pun dia pergi kuliah lagi kan. Dia istiqamah dengan pengajian. Kita itu amalan kita. Jangan pandang kadang-kadang orang kadang-kadang tua ni tak ada nak pergi belajar, itu masalah dia beramal setakat yang dia tahu dulu kan. Dia belajar dulu-dulu tu, itu dia buat beramal. Dia belajar jam 6 kemarin berdoain kat masjid, itu nak buat beramal sampai mati kan. Tak, niat nak jadi penuntut ilmu ni sepanjang hayat kita mesti ada. Mudah-mudahan mati dalam keadaan menuntut ilmu tu. Orang keluar rumah menuntut ilmu tu, Nabi kata fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Kerana orang belajar pun dapat zakat fi sabilillah kan. Besar kedudukan orang menuntut ilmu tu. Jadi nak buat apa? Macam mana nak mati syahid? Palestin pun ada kat sini kan. Yang ada kat sini pasal Ramadan je. Jadi boleh tak nak dapat pahala syahid? Boleh kan. Orang mati kena wabak kan, tapi janganlah wabak ni kan. Yelah, kalau kena, mudah-mudahan lah. Cuma bila mati wabak tempat kita ni, itulah semayang tu tak macam, takkan tak boleh nak semayang kan. Mayat tu letak dalam kereta, biarlah keluarga dia semayang kan. Ni berlalu depan rumah pandang, meraung-raung, lalak kau apa mayat tu. Orang mati ni semayang tu yang penting kan. Kita urus jenazah Covid ni macam tahap apa dah, saya pun tak faham kan. Ada satu benda yang saya wallahu alam, kalau orang lain boleh tolong bagi jawapan, saya tak dapat lah. Apa tayamum mata plastik kan? Itu pun saya macam tak tahulah, kok ada kaul saya tak tahu kan. Tapi saya sembelik tengok. Lepas tu tak ada dah yalah kan? Macam terlampau sangat dah. AIDS pun orang kena juga
kan. Ialah penyakit ni penyakit juga kan. Saya juga pergi tadi sembang dengan Dr. Zain, dia kata kau jangan takut, dia kata ini alah dia kata dah penghujung, sakit-sakit penghujung Dr. Zain tapi nak kata apa, syarat semayang Jumaat pun nak kena ada booster kan. Bayar kalau macam tu, Encik bayar Melaka tak ada kan. Kalau tidak semayang tak semayang lagi kita semalam yang tak ambil lagi lah kan. Habis yang nak ambil tu kira besar pahala lah, tak juga kan. Ada yang sakit kan dapat pahala. Baik, nak ambil tak ambil, kalau kerajaan kata wajib so tak ambil tak boleh, kenalah ambil kan. Kalau ada pilihan janganlah nak baca-baca orang. Baik, ni cerita vaksin panjang, tangkap lah ni kan. Baik, habis berkenaan dengan mandi tadi. Yang mandi belum masuk lagi, dia baru cerita tentang kewajipan tu je lah. Wa kaffinis siqta bi kulli hali wa ba'da nafkhi ruhi bightisali. Dia cerita ni pasal janin yang keguguran. Fa in yasih fakal kabiri yuj'alu. Baik, kalaulah budak tu lahir ada suara menjerit menunjukkan dia hidup, maka hukum dia macam mayat orang besar. Kapan mandikan, kafankan, salatkan ke bumi. Baik, jadi bagi jenazah yang keguguran ni tadi ni ada 3 keadaan kan. Dia keluar pertama daripada perut mak dia belum sempurna lah dia punya kandungan tu kan. Baik. Jadi ada 3 keadaan. In zaharat fihi amaratul haya, kastihlalihi kan. Sebab kalau ada suara sarihan taharrukihi atau tanaffusihi, maksudnya budak tu keluar daripada perut mak dia tu, budak cukup bulan kan, ada suara menangis kan, ada bergerak-gerak, ada nafas, dan dia ada bentuk orang lah, bentuk orang, dia ada suara, bernafas walaupun sekejap, dia kira hidup tak? Hidup. Maka hukum dia kal kabir, macam orang besar lah. Fa yughassalu, yukaffanu, wa yusalla alaihi wa yudfanu kan. Mandi, kafan, solat atas dia, tanamkan kan. Itu hukum yang pertama. Illam tadhhar fihi amaratul hayah, kalau tak ada pun tanda-tanda hidup, dia keluar tu macam dah mati kan, keluar ataupun doktor cakap dah mati dalam perut baru keluar kan. Lakin dhahara fihi mabda'a khalqil adami, tapi dah nampak bentuk-bentuk kemanusiaan, kerasi, ada kepala, au yadin au rijlin, fa hukmuhu, maka hukumnya yughassalu yukaffanu kan, hendaklah dimandikan, hendaklah dikafankan, wala yusalli alai kan, wala yusalla alai, maka tak ada disembahyangkan ke atasnya, wa yudfanu, dan hendaklah ditanamkan mayat dia. Hendaklah ditanam mayat dia. Ni kalau ada bentuk tapi lahir dia tak ada nyawa, wajib mandi, kafan, tapi tak semayang, tanam. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat dia. Mungkin kalau orang ni dia boleh google banyak fatwa kan. Dalam mazhab Hambali dia, kalau Syekh Salih Ibn Al-Uthaymin, dia lepas 4 bulan dia dah tiupkan roh, dia dah kira macam orang besar. Dia itu ada pandangan macam itu kan. Ada pandangan saya sebut. Ini kita sebut dalam mazhab Syafi'i oleh kerana kita belajar fiqh Syafi'i kan. Jadi ada mazhab lain dia 4 bulan 10 hari tu dah tiup roh tu je, dia lepas tu dah kira hukum orang besar sebab dah ada roh. Ada pendapat macam tu. Kalau kita tengok dalam Syarah Hadis 40, Syekh Salih Ibn Uthaymin dia sebut macam tu. Baik. Baik, kalau in lam yadhhar fihi mabda'ul khalq al-adami, dia qita'at laham, dia tak ada pun tanda-tanda, tak nampak pun keluar tu macam daging seketul aja kan, tak ada apa-apa hukum kat situ. Hukum dia la yajibu fihi syai', tak ada apa-apa hukum. Lakin yusannu satruhu, sunatlah kita bungkus, bi khirqatin wa dafnuhu, dan tanam tu tak ada apa-apa kan. Kita ni mesti ni takkan tanam macam tu kan. Orang Melayu kan, uri pun harut nak basuh. Uri kan, orang Melayu basuh uri. Basuh uri menurut syariat lah. Uri ni tengok gugur tu pun tak ada apa-apa kan, tak
bungkus tanam je lah, takkan nak buang siapa-siapa, kotor lah kan. Kita jaga kebersihan. Tak ada ke nak mandi-mandikan dia? Tak ada. Ni uri tu basuh dengan air garam, letak kunyit, macam nak goreng pula kan, tak kunyit, letakkan paku, takkan garam, takkan buah keras, letak pensel, tak raba, pengorek. Ni apa benda ni semua kan. Tanam kan, lepas tanam tu pasang unggun api, nyala kan 2-3 malam kan. Ada pula orang Melayu ni, budak ni, budak kecil kan duduk-duduk dah senyum, uri dia agar kata. Uri dia agar? Siapa cakap dengan kau? Nenek aku sebut, kau belajar universiti, nenek kau punya dalil kau pakai kan. Dia belajar universiti kan, basuh uri dia ikut jengau cakap nenek dia kan. Itu masalah kan. Dia ada orang kampung, dia memang pakar basuh uri, dapat duit pula tu, orang bagi kat dia, boleh buat duit kalau pandai basuh uri ni kan. Uri basuh je lah, tak basuh pun tak apa, tanam elok-elok, jangan buang kan. Ini ada basuh dengan air garam, letak buah keras apa semua, letak paku, tak garam, apa benda ni, macam nak masak tom yum ni kan. Tak adalah benda tu semua kan. Potong kaki tak ada apa jugalah, potong kaki orang tu hidup, belum mati, apa nak semayang dengan kaki kan. Tanam je lah kaki tu, tanam kan. Nak tanam kat mana kaki tu? Mana-mana boleh tanam kan. Kata tak, ni tanam kat kubur, suka hati kau lah nak tanam kat kubur. Habis tak, kalau tanam belakang rumah nanti, kalau dia mati nanti kaki tempat lain, kubur tempat lain, tak apa lah. Bukan dia bangun pun cari kaki dia kan, dia bangun jadi hantu, tak ada kaki, mana kaki aku. Kita banyak sangat tengok movie kan, jadi macam tu lah kan. Ustaz-ustaz ni pun tengok movie banyak ni. Teori konspirasi, dalil apa? Cerita orang putih semua kan. Rajin tengok movie ni kan. Betul Pak Jabir kok marah promo ni, kaki tengok movie ni Pak Jabir. Dia rajin tengok cerita kan. Dalam tengok cerita Keling pula lagi lah kan. Cerita Keling punya roh yang buat pasal. Baik. Jadi mayat budak kecil tu, kalau tak ada seketul darah, seketul daging, kalau tak ada apa lah, tanam je lah. Tanam gitu je lah. Ada lagi pendapat lebih ganas pada itu sebut, tapi saya tak nak sebut lah kan. Tanam. Baik. Ya. Kita ulang balik yang dua tadi sikit. Yang mana kak? Janin kalau ada bentuk janin dia tiga hukum. Kalau dia keluar daripada perut mak dia tu, ada bentuk manusia, ada tanda-tanda kehidupan, nangis, bernafas, jantung dia berdenyut, dia bergerak, hukum dia macam orang dewasa. Hukum dia macam orang dewasa. Tapi kalau dia keluar, dia ada bentuk manusia tapi tak ada hayat dah, yang itu hanya di mandi, di kafan, tak ada semayang. Tanpa tanam lah. Baik, itu je kan. Mandi, kafan, tak ada semayang, tanam. Kalau darah seketul je, daging seketul je kan, tak ada rupa apa pun, itu tak ada apa lah. Itu kira hukum macam tanam uri je, itu je lah. Yang atas apa, yang bed tu wakaf bin kulihan, semua bentuk janin kena kafan. Di kafan lah, kafan. Balut, sebab tu yang kata tadi disunat balut kan, yang balut. Kafan tu balut lah. Baik. Kemudian masuk bab mandi pula. Mandi kan, mandi jenazah ni. Baik. Wasunna satruhu, dan sunat ditutup mayat itu. Maksudnya ditutup ni ada dua maksud. Maksud tempat mandi tu ditutup. Tempat mandi tu ditutup supaya tak nampak orang mandikan jenazah, dan ditutup badan mayat tu dengan sehelai kain. Aurat dia hendaklah dijaga. Tak boleh haram kepada orang yang mandikan mayat melihat aurat dia. Tutup mata masa bersihkan benda tu. Jangan dibuka aurat. Sebab masa mandi tu biarlah anak-anak kan, keluarga yang terdekat. Tok Bilal ni dia pimpinlah benda tu kan, sebab orang tak ada pengalaman kan, tak reti pula kan. Dan disunat ditutupkan satruhu wa witran yughsalu, baik, wa witran yughsalu,
Dan mandi itu sunat dia adalah kiraan dia witir 3 kali. Itu sunat dah. Sebenarnya mandi ni yang wajib dia apa? Ta'mimul badanihi bil ma'. Tu je. Ratakan air pada badan mayat tu je. Kan? Tak syarat pun niat. Bahkan sunat lah niat. Sunat orang yang nak mandikan tu berniat ketika dia nak mandikan mayat tu, kan? Jadi kalau sekadar dia meratakan air ba'da izalatin najasah, selepas dia menghilangkan najis, sekadar dia siram air je kata, dah sah mandi, dah sah. Tidaklah susah mana pun. Cuma sunat dia adalah sunat yang sempurna dia mandikan jenazah tu, kan? Paling kurang 3 kali basuhan, kan? Dia mula-mula sekali bila letak je jenazah atas tu, kita pastikan tak badan dia bersih daripada najis, benda-benda yang boleh menghalang air dan sebagainya. Kalau mandi hospital, kadang-kadang dicocok jarum kat sini, kadang-kadang kat atas-atas ni ada macam getah-getah melekat apa semua, kan? Bersihkanlah dulu, bersihkan apa semua dulu. Istinja, kan? Istinjakan jenazah tu, naikkan sikit badan dia, tekan perut dia, dan pelan-pelan dengan tangan kiri kita, kan? Berdua orang buat okey lah benda tu, kan? Keluarkan kalau ada najis, adalah, kan? Sunat kita bakarkan bakhur, kan, kita masa kita mandi tu, supaya kalau ada bau-bau yang keluar, orang tak adalah bau benda tu, orang bau bakhur, tu sunat bakar bakhur tu, ataupun kemian tu. Kemian busuk lah, tak payahlah bakar, kan? Pergi beli bakhur, kedai salih tu ada jual. Bakhur tu pun ada yang wangi, ada yang busuk kan? Bakhur murah busuk kan, yang wangi ke, kan? Belilah, kan? Simpan kat rumah, kalau aku mati esok bakar, kan? Bukan nak halau hantu, kan? Tak ada orang mati, dah mati tak ada hantu nak datang hasut, kan? Orang hidup je, hantu pun tak ada buat apa lagi dah, kan? Jadi bakar, sunat masa mandi bakar benda tu, supaya kalau ada bau, orang bau benda tu, kan? Kadang-kadang memang ada bau mayat ni, kalau dah satu malam perut dia masuk angin, kita tekan, kalau tak ada berak pun dia keluar macam kentut. Dia keluar kentut tu kadang-kadang bau berak. Yalah, kadang-kadang kalau dah lama sangat dia macam agak berangkai sikit, ada, kan? Jadi untuk menjaga aib mayat tu, bakarlah bakhur. Bakar bakhur, ni kuat bau bakhur tu, kan? Apa lagi benda yang kita boleh nak hilangkan bau benda tu, kan? Bakar benda tu je lah. Bos tak bakhur. Bakhur tu tak lama. Dia macam kita tak boleh simpan. Benda tu sunat, benda tu kita tak ada tunggu mati pun boleh bakar. Saja nak wangi-wangi, kan, dalam rumah. Biasa ulama-ulama dia nak baca hadis, dia bakar wangi-wangian, kan? Tapi itulah kalau tempat ada aircon tak boleh. Pening kalau kita bakar bakhur di tempat ada aircon. Jangan kata bakhur, nasi biryani pun masuk tempat ada aircon kita pening tau. Kalau lepas tingkap tu buka, macam Masjidil Haram tu dia bakar juga, kan? Dekat Kaabah tu dia bakar juga, ada wangi kita sebab dia terbuka. Rumah ada aircon, masjid ada aircon, bakar bakhur, lari orang apa bau pening ni, kan? Tapi untuk mayat tak apalah, orang tak mandi mayat dalam aircon tu, tak ada, kan? Baik. Jadi mandi jenazah tu macam tu lah. Lepas istinja, wudukkan, wudukkan jenazah tu. Lepas tu baru kita mandikan dia. Dan bisidir, yang pertama sekali arsalu bisidir, kita basuh dengan daun bidara. Ni daun bidara ni kalau orang Arab dia ada serbuk dia dah, serbuk bidara, dia letak dalam baldi, dia tembak, buih, sapu turun kat badan, kan? Kita daun bidara tu ada. Kena ambil banyak sikit lah, koyak, masukkan kat dalam apa tu baldi tu, macam gonyoh-gonyoh kat badan ni. Ini kita mandi pakai daun bidara. Daun bidara tu kita letak dalam air 2-3 helai, macam rencah apa daun 5 perut dalam tom yam, kan? Tak betul macam tu, kan? Tak kenalah. Banyak sikit daun bidara tu ambil. Siap. Blender. Blender pun boleh. Blender nak tumbuk ke, kan? Jadi gonyoh-gonyohkan badan dia tu dengan daun bidara. Dia macam sabun lah tu. Tapi kalau tak ada daun bidara, sabun pun boleh. Kalau tak ada daun bidara, sabun pun boleh. Pemandi ni dah ada dah, kan? Baik. Shampoo apa nak pakai, apa-apalah shampoo, tak ada apa pun, kan, yang disunatkan, kan? Asalkan yang bersih, boleh lah. Ni orang shampoo daun bidara. Ni orang nak menyaga macam-macam sekarang, kan? Shampoo daun bidara, kan? Bagus dipakai shampoo daun bidara. Alah, kan? Sama lah obat gigi kayu sugi, kan? Sugi ni bukan ubat gigi, kan? Apa-apa kayu je kita boleh pakai, apa-apa benda alat yang boleh bersihkan mulut kita, kan? Okey, untuk dapat pahala, maka pakailah obat gigi kayu rasa kayu sugi. Alah, tak penting lah kau pakai Colgate pun boleh, kan? Yang penting bersih, kan?
Ni kadang orang nak buat duit pandai kadang-kadang kan. Baik, bisidri fil ula, pada basuhan yang pertama. Wabil kafur, kemudian kafur ni yang akhir lah. Dia 3 kali basuhan. Arsal bisidr, mandi dengan apa? Dengan sidir. Kemudian arsal muzilah. Lepas dah sidir tu, kita buanglah kesan-kesan air bidara tu daripada badan dia kan. Pakai air biasa. Yang akhir dengan kafur. Kalau kita rasa tak bersih lagi, boleh tambah lagi mandian itu menjadi 3 ke 5 ke 7 ke. Itu ijtihad orang yang memandikan mayat tu, tengok macam mana. Tapi mandi jangan biasa, okey lah 3 kali tu bersih dah. Biasanya tak kotor mana pun kan. Kadang kita ni mandi mayat lama. Nak orang perempuan, saya kata orang perempuan mandi mayat asal lama macam masuk kapit kan. Orang lelaki sekejap. Orang perempuan kalau mandi mayat lama enggak ada tu, mbak. Apa lama bonong je mandi ni kan. Macam mandi nak jadi pengantin kan. Sekejap je benda tu rasa bersih dah lah. Dia apa dironyong kita pun tak tahu. Tempat tu banyak nak air je. Air daun pandan lah, air bedak langi lah, air tepung beras lah, air itulah, air ni menimbun air ni semua. Air apa ni semua kan. Tak ada air tu semua tu kan. Air mandi dengan sabun ataupun dengan sidir dengan kafur je. Tak ada nak air 5 perut. Ada 5 perut. Orang tanya, mandi air 5 perut mana ada? Macam buat tom yam pula kan. Saya serai tengok tak boleh letak kan. Apa letak daun pandan, letak daun itu, bedak langi, air 9, macam-macam kemarin. Itu yang mandi lambat tu kan. Macam-macam jenis kan. Dan sekali dengan sidir untuk bersihkan badan, sekali kafur untuk pewangi lah. Kafur tu pewangi. Sunat je tu kafur tu. Kalau tak ada air ni semua pun tak apa, air biasa pun tak boleh dah. Tapi mandian tu biarlah ada wangi-wangian. Sampai kafan kan pun disunat kita wangi-wangian kan. Wabil kafur sulbi wal akadu fil akhir. Dan air kapur tu di akhir dia kata. Dan kapur tu sunat kapur yang keras. Maksudnya bila kita ramas tu dia tak ada larut dalam air tu, dia berkeping-keping macam itulah. Pernah tengok kapur baru kan? Kapur baru kuat bau dia. Kalau orang mati tu lepas mandi mayat tu memang 2-3 hari tu bau. Kan orang kata, bau kapur baru lah. Roh dia ada kat situ. Tak ada mananya lah air kapur bagus tu. Kan? Air kapur bagus tu memang 2-3 hari dia bau ni tak. Roh dia ada situ gitu. Budak-budak dah takut. Orang Melayu roh ada dalam rumah, 3 hari ada dalam rumah. Orang tak layan dia duduk kat pintu. 7 hari dia duduk kat pagar. 8 hari dia duduk kat sembang rumah kan. 44 hari. Aduh, jenuh kita kan. Lepas tu habis pintu tingkap tutup kain batik, TV tutup kain batik, tutup kain batik semua kan. Orang mati kan. Ni apa cerita cermin-cermin semua tutup kain batik kan. Orang tua suruh buat dia. Nak kata apa kan. Baik. Wa dhakarun kuffina fi iradi lafaifin thalathatin bayadi laha lifafatani wal idharu sumal qamisul bidu wal khimaru. Ini untuk kain kafan. Untuk orang lelaki 3 helai kain kafan yang berwarna putih, sunat warna putih. Kain kafan ni pula dalam mazhab Syafi'i pendapat kebanyakan kita sebut marsul lah boleh. Yang kalau boleh dah pakai dia. Yang kita dah pakai. Kalau telekong tu yang kita dah pakai. Ni ada pendapat lah, dia kata baru. Tapi dalam takdirat dia sebut marsul. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia pesan baju dia kan, so pakai kan. Itu dalil lah tu. Dalam Bukhari dia sebut macam tu kan. Ini pendapat lah kan. Sebab yang kain baru ni, yang baru ni orang hidup nak pakai kan. Yang kita dah pakai tu, kalau telekong kita kan, yang kita dah pakai tu, itu jadi kafan ni dia ada hak Allah. Hak Allah sekadar menutup aurat dia. Hak mayat 3 helai kain tu lah bagi lelaki, tanpa ada serban ataupun apa-apalah. Kalau dia buat baju pun tu tak apalah. Kalau kain dia ada lebih, duit pun banyak kan, tak mengurangkan duit untuk bayar hutang orang, boleh lah dia nak buat macam tu kan. Tapi kapan tu kapan je lah, tak ada apa-apa menulis di atas kain kapan, tulis ayat-ayat Quran ke atas kain kapan, tak ada. Dalam mazhab Syafi'i sebut benda tu tak ada tu, semua menghina Quran nanti bila mayat tu busuk kan. Setengah-setengah tu dia kapan mayat, dia tulis dekat kepala tu la ilaha illallah kan. Ambilnya dibedakkan mayat tu, lepas tu dia ambil minyak wangi, dia tulis kat kepala tu la ilaha illallah kan. Apa ni kan.
Ada yang tulis Allah Muhammad kat kepala. Saya pernah tengok orang buat macam tu kan. Engkau hidup-hidup nak pakai macam ni, kau pergi sembahyang Jumaat, kau sapu badak muka kau betul la ilaha illallah. Pada jauh pandang ceriti apa kau ni kan. Tak ada hidup pun tak ada disuruh buat macam tu. Mati pula nak buat apa kan. Baik. Baik. Jadi kafan sunat dengan kain putih bagi lelaki lah kan. Perempuan pun sama kain putih. Kain putih ni sunat, kain putih. Kalau tak ada kain putih, kain apa pun boleh lah. Tapi yang sunatnya kain putih lah. Adalah insya-Allah. Bagi orang perempuan, 2 helai kain yang membalut badannya, 1 idar kain, qamis, kemudian tudung lah, khimar kan. Itu jenazah orang perempuan kan. Dan kafan tu pun disunatkan juga dia letakkan wangi-wangian pada kain kafan tu. Kalau dulu orang letak kayu cendana kan, kayu cendana tu dia tabur kat kain kafan kan. Kayu cendana tu mahal kan, dah tak ada lagi lah serbuk cendana tu orang jual sekarang. Saya pernah tengok kayu tu sebatang 300-400 juga harga dia kat Mekah kan. Kayu cendana tu dulu orang kita kikis, kemudian dia tumbuk, dia ayak kan, buat tabur kat kain kafan. Ataupun apa-apalah minyak-minyak wangi ke kan, simpanlah yang wangi-wangi sikit, ud ke apa ke, pakaikan ke atas jenazah itu. Ini bagi kita yang menguruskan jenazah dia untuk disempurnakan. Kafan elok-elok, tarik baik-baik, cantik, kemas-kemas kita buat kafan dengan jenazah ni. Elok-elokkan mengafankan jenazah. Baik. Apa lagi lepas kafan? Lepas kafan biasa orang Melayu nak cium lah kan. Tak apalah, nak cium-cium jenazah boleh je nak cium kan. Tapi ada macam-macam lah. Siapa datang head tak boleh cium? Tak ada lah, boleh je kan. Ada lah, siapa yang apa, jangan kena air mata kan masa cium ni. Tak boleh kena air mata kan. Jangan nak kena kan. Kalau dah kena nak buat macam mana kan. Tak ada nak buat. Memanglah nangis, keluarlah air mata kan. Baik, nak cium tu cium je lah kan. Cuma cepat sikit lah kapan tu, jangan buat lambat. Orang Melayu ni lama sikit kadang kapan tu. Dia punya nak tabur yang orang wangian tu, seorang nak tabur, seorang nak tabur, anak cucu tu nak tabur, anak cucu ni nak tabur. Dia dah lama. Kapan dia cepat? Lepas tu ni lah, cium lah lepas tu kan. Benda-benda boleh cepat kita cepatkan. Kalau kita sayang, kita cepatkan kan. Jangan kita lambat-lambat kan. Ini kita melambat-lambat, suka melambat-lambat kita. Itu kan, dia suka lama-lama. Dah lama-lama dia lagi ada kedudukan, lagi lambat tanam. Setengah orang, kalau orang kampung biasa sebelum Zuhur dia dah suruh tanam. Tapi kalau orang ada nama-nama kebun, yang lepas asar, lepas Jumaat dia suruh tanam kan. Nampak? Jangan. Kalau boleh cepat kan. Baik. Masuk semayang. Wa fardu lis salati kabbir nawiya summa qara'il hamdu wa kabbir thaniya wa ba'dahu salli 'alal muqaffi wa thalithan tad'u liman tuwaffi wa ba'da arba'in kul Allahumma la haramtana ujurahum ya zal 'ula. Baik. Min ba'dihi at-takbir was-salamu wa qadirun yalzamuhu al-qiyam. Ni nak cerita pasal semayang jenazah. Semayang jenazah ni pertama ada niat apa? Niat nak semayang mayat. Fardu cukup, tak sebut kifayah pun tak apa. Fardu nak semayangkan mayat. Mayat ni lelaki ke mayat ni perempuan? Niat je aku semayang mayat yang imam semayangkan, cukup. Ni tak mayat ni lelaki ke perempuan ni aku tak tahu, nak baca ha ke hu ke ho ke. Itu baca dah ha ke hu ke kan, hum ke kan. Asalkan mayat tu kita nak doa kan nak tanya pula kat Masjidil Haram tu, lelaki perempuan ni kita tak sebut kan. Tak sebut, asalkan niat nak semayang fardu dan semayangkan mayat ni yang ada depan ni, mayat ni tak payah nak takyin nama-nama di siapa, mayat Ciabu, mayat Cia, tak payah kan. Apa yang disemayangkan oleh imam cukup. Semayang ni jangan orang perempuan tak ada semayang, ni masalah kan. Kadang orang lelaki kita, perangai kita orang Melaka, orang lelaki semayang, orang perempuan ada semayang. Orang perempuan tu semayang, anak-anak cucu perempuan tu ramai apa kan, semayang. Orang meninggal ni tak ada, bukan dia nak duit dah, tak ada nak duit kita lagi dah. Dia nak solat kita tu je, untuk bantu lagi ramai, lagi syafaat untuk dia. Ini tidak pandang ni kan. Ada tempat tu pikul hukum yang ramai. Saya pernah pergi pikul hukum yang ramai, pikul naik atas masjid 10 orang ni semayang. Nampak? Takkan nak semayang pun tak reti kan. Nak semayang pun dah tak reti, macam mana?
Jadi semayang ni niat takbir 4 kali alal aqal, paling kurang. Kalau terlebih tak apa. Kalau 4 itu mesti. Baik. Dan di antaranya di dalam semayang tu hendaklah dibacakan Fatihah. Pada mana-mana takbir boleh baca Fatihah. Takbir tu pada Fatihah mana-mana boleh. Kecuali selawat tu nombor 2. Selawat mesti nombor 2. Selawat pada ringkas Allahumma salli ala Muhammad, panjang selawat Ibrahim ya. Kemudian ketiga, doa untuk jenazah khusus untuk dia. Doa tu, doa rahmat dan maghfirah khusus untuk mayat. Jadi semayang mayat ni doa dia kat mana? Dalam semayang. Semayang mayat tu doa tu semayang mayat. Doa dah tu semayang mayat tu. Semayang mayat tu doa. Dalam semayang tu doa. Panjang sikit baca nombor 3 tu doa kan dia. Dan semayang mayat ni tak ada baca apa? Doa iftitah tak ada. Tak sunnah baca doa iftitah. Dia nak cepat, semayang mayat ni cepat. Dia bukan nak lambat-lambat. Kita suka lambat-lambat semayang tu kan. Semayang tu sendiri pun dah cepat. Zikir lepas semayang tu lagi panjang daripada semayang kadang. Itu kan, cepat. Semayang tu dalam tu dah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dah ada doa dalam semayang tu dah. Lepas tu cepat, kena cepat. Kan? Kita lengah lagi. Kan? Baik. Dan selepas tu dia kata wa ba'duhu salli 'alal muqaffi. Muqaffi ni apa? Nabi, nama antara nama Nabi Muhammad tu. Yang maksudnya yang diikuti. Kemudian doa liman tuwfi, doa untuk yang mati tu. Tak boleh doa umum, tak boleh apa mafilil mu'minina wal mu'minat. Tak boleh macam tu, doa macam tu tak boleh. Dia mesti khusus untuk mayat tu. Kemudian takbir keempat sunatlah kita berdoa. Kemudian mengucapkan salam. Jadi semayang mayat ni rukun dia macam semayang fardu lain lah, rukun dia sama je sebab dia semayang. Apa lagi kena tambah? Pertama, solat itu hendaklah dilakukan selepas mayat tu dimandikan. Kalau mayat tak kapan boleh semayang tak? Boleh. Makruh lah. Tapi syarat dia mesti mayat dah mandi. Dah mandi. Nak mandi mayat tu kan. Saya nak cepat ni. Kan kapal terbang terlepas. Saya mandi. Oh dah mandi dah, siap je. Saya semayang. Kan? Dia nak cepat kan? Baik. Dan juga mayat tu duduk di depan kita lah. Kita letak depan kita. Masa kita nak solat, imam tu kalau mayat lelaki dia berdiri kat kepala, perempuan dia berdiri kat perut tu lah. Kan? Itu baik. Ini secara ringkas lah. Dan berdiri adalah rukun semayang bagi yang mampu. Ada rokok? Tak ada kan? Ada orang tunjuk semayang mayat di rokok, siap kan? Buat macam semayang sunat 2 rakaat kan? Tak tahu lu buat semayang apa kan? Baik. Wa dafnuhu liqiblatin qad aujabu, dan ketika tanam hendaklah ditanam di dalam lubang. Syarat dia mesti lubang. Tak boleh kita buat tembok macam ni 4 segi, letak dalam tu, letak tanah. Tak boleh. Ataupun kita letak mayat tu atas bumi, bawa tanah selori, boom, siram. Tu bukan tanam. Syarat tanam mesti lubang. Lubang yang boleh menutup daripada bau mayat tu bila pecah nanti. Dan lubang itu tak mudah untuk dikorek binatang buas. Binatang buas nak makan kan? Dikorek. Tak. Baik. Wajib diadapkan mayat itu ke arah kiblat. Wajib. Wajib mayat tu ketika tanam, buka tu sunat lah, biar terkena pipi dia di tanah apa semua, letakkan sandalkan batu tanah-tanah di keliling dia apa semua, tu sunat. Bukakan ikatan. Kalau tak buka macam mana pula? Dah tanam tu lupa nak buka muka, yang lain tak buka. Tak ada lah, dah tanam tak ada lah. Habis kan macam mana? Tak ada. Orang jangan takut dia jadi pocong kan? Tak ada apa. Baik. Jadi kiblat wajib. Kalau tak tanam, tak adap kiblat, korek balik semula. Betulkan semula, adapkan ke arah kiblat kan. Wa sunna fi lahdin bi ardi taslubu, dan sunatnya lahat. Lubang lahat, lubang duk tepi kan. Tok papan macam orang bagi tanah yang keras. Tanah yang tak keras dia syak, dia panggil lubang tengah kan. Lubang tengah. Tanah berair. Ada tempat memang syak pun tak boleh buat. Tanah dia berair, Kelebang mana boleh buat? Nak buat syak pun tak boleh kan. Ada tanah dia boleh buat syak, tapi dia tak boleh buat lahat, tekuk untu. Dia boleh buat lubang tengah, letak tengah syak.
Tapi ada tempat tak boleh. Memang tanah tu air, bijak-bijak lacak-lacak air, apa nak buat kan. Dia orang biasa dah siap pakai tong pada atas tu, dia dah buat macam tong kan. Lepas tu dia letak jenazah tu, dia siap balik kan pada atas apa semua, turun dia macam tu kan. Tak apalah, asal tanam. Ini sunat kan, wajib tak tanam. Lubang yang paling afdal al-lahdu lana, Nabi kata, lahat untuk kita. Lahat tu yang paling afdal. Lubang kubur ni sama je tempat semua kan. Tak ada kubur-kubur istimewa, tak ada kan. Tempat-tempat istimewa tak ada, sama je lubang, semua sama, kecuali bakit itu adalah kemuliaan dia kan. Kalau dapat kat situ alhamdulillah lah kan. Baik. Wasunnah tastihun 'alal mansusi bila bina'in wala tajsisi kan. Dan hendaklah diratakan kubur itu. Ni di sini disebut rata, setengah tempat disebut tinggikan sikit. Di sini dia kata ratakan saja, berdasarkan kepada nas. Bila disebut nas tu apa? Kita al-um kan. Imam Syafi'i nya kitab, ratakan je kubur tu. Bila bina'in, tanpa ada binaan. Kalau buat binaan, apa hukum dia? Kalau tanah kubur tu tanah musabbal, tanah wakaf kan, kubur tu tanah wakaf, tak boleh buat binaan, haram kita buat binaan. Kalau tanah sendiri hukum dia makruh. Tapi kita buat binaan cantik-cantik, mahal kepuk 3-4 ribu ni, apa manfaat dapat pada orang kat dalam? Kita pun tak dapat apa-apa kan. Duit buat kepuk tu je, kalau 10 kubur, satu kubur 4 ribu, 10 kubur 40 ribu. Cuba kira satu Melaka ni berapa duit buat kepuk tu dah habis. Kita tak, kalau agak orang minta buat hospital wakaf, minta seorang 4 ribu, tak nak bagi. Kita susah, orang kita payah. Kalau minta derma nak buat hospital, lekit nak bagi duit. Tapi kalau nak beli kereta jenazah, minta 110 dapat. Dah mati pun senang nak bagi sedekah. Kita ni orang Melayu, orang Islam hari ni perlu apa? Hospital. Kat Melaka ni kita perlu. Jangan kata COVID, tak COVID pun dah macam nak mampus kita tunggu beratur. Tahu? Patutnya apa yang bertambah? Hospital. Tak, kita orang Melayu kita tak fikir tambah hospital, fikir tambah kubur. Mana nak beli tanah buat kubur? Padahal Melaka ni kecil. Ni saya buat pandangan saya lah. Dia boleh dibincangkan patutnya kubur-kubur dah 100 tahun tu untuk dibongkar balik, tanam orang lain. Buat apa kita nak beli tanah lagi? Tanah untuk orang hidup. Melaka ni kecil je, habis kubur melaut-laut sebesar-besar, macam mana? Jadi masa ni dipikir, kubur ni hukum haram kita korek kalau mayat tu masih ada dalam tu. Tapi kalau ada keperluan untuk dikeluarkan, nak tanam orang lain, dengan syarat ahlul khibrah bagi tahu, baru dah hancur dah mayat-mayat kat dalam ni. Kena fikirlah, negeri Melaka kena fikir benda tu, sebab Melaka ni kecil kan. Ini tidak penuh, beli tanah buat kubur penuh, sekejap je orang mati. Nak ada COVID ni lagi ramai mati kan. Jadi kubur-kubur yang kat bawah, yang dah lama 100 tahun, cucu cicit pun dah tak ada lagi nak pergi ziarah. Apa nak buat kan? Bakit tu lah besarnya je, mana ada tambah-tambah kan. Ijtihad lah kan, ilmu ada untuk kemaslahatan umat kan. Baik. Jadi kalau dia kadang-kadang dia ikat batu, dia buat dah tempat duduk, dah menyusahkan orang kan. Besok orang nak kuih kubur, dah ada dia punya bangku dia apa semua kan. Ini tanah wakaf kan. Kalau orang tanya saya, engkau alihkan je kan. Kalau kat Kelebang tu, dia buka aje kepuk tu kalau dia nak korek. Dia tak kira engkau dah buat kepuk ke tak korek. Dia nak tanam, dah sempit betul lah, dia pecah aja. Saya tengok dia nak tanam kan. Siapa suruh kau buat? Ni bukan tanam kebun mak apa engkau, tanah wakaf kan. Kubur ni sekadar kita naikkan tanda-tanda yang menunjukkan dia kubur, jangan orang pijak, cukup tak perlu kita nak hias kan. Orang Melaka rajin nak pergi cat kubur. Orang Melaka kan kubur cat, naik raya pergi cat kubur kan. Tangga rumah warna apa? Oren. Kubur pun oren, ada lebih dia. Pagar pun cat, bagus lah. Kubur pun cat. Kubur cat tak ada pahala. Kubur apa nak cat? Pasang tak langsir nak raya tu, kubur pasang langsir tak? Letakkan batu nisan pakai tudung pagi raya pakai tudung kan. Tak ada kan semua itulah kan. Ta'ziyatul musabi fiha sunnah, mengucapkan takziah kepada orang yang tertimpa musibah kematian tu sunnah. Thalatha ayyamin tuwali dafnuhu, disebut di sini 3 hari berturut-turut selepas mayat ditanamkan. Ini pendapat dia. Tapi muktamad dalam mazhab sunat dia bila? Selepas mati tu, sampai mula start di kitab ni kata selepas tanam sunat pergi takziah. Takziah ni ialah orang dah mati, keluarga tengah sedih dengan apa kan, kita sunat pergi ziarah. Jangan biar macam tu je
Dua 3 hari tu kau nak pergi ziarah, kau pergi ziarah grup ni, grup lain pergi hari lain. Selama 3 hari ni sunat kita pergi ziarah dia apa semua kan. Tak payah tunggu dia buat makan baru kita nak pergi. Kau ada buat kenduri, kau buat kenduri, aku datang. Tak ada. Alamak kan. Sebab bila orang mati ni, Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far kan. Faqad atahum ma yashghaluhum, kerana telah datang kepada mereka benda yang menyibukkan mereka. Jadi datang tu bawalah makanan untuk keluarga tu. Paling tidak pun keluarga tu tak fikir nak cari makan, nak itu, nak ini. Lebih lagi kalau dia balu, dia tak boleh keluar rumah dengan keadaan dalam iddah dan sebagainya kan. Mana boleh dia nak pergi keluar kan. Jadi kena fikirlah benda tu semua kan. Kalau keluarga nak buat makan dia kena tengoklah untuk apa tujuan. Kadang-kadang tengok tujuan dia buat lah. Kalau dia buat kenduri tu tujuan dia buat makanan dengan tujuan saya nak sedekah pahala kan, itu boleh lah, tak ada siapa pun larang kan. Kita buat makanan nak sedekah orang makan kan, itu tak ada siapa larang. Cuma mesti ke 3, 7, 40, 100 tak ada, tak mesti, tak ada benda tu semua tu. Nak sedekah, nak buat kenduri, buat tidak terkait dengan hari-hari lah benda tu, tidak terkait dengan hari-hari. Jangan besok orang ini syariat pula kan. Mesti kan. Saya pernah jumpa satu orang akak tu, suami dia meninggal. Saya jumpa dia kat kedai petang tu, dia pergi family store. Saya kata buat apa ni kak? Dia kata ni nak buat tahlil, siapa nak pergi beli barang dia kata. Tengok kan orang dalam edah terpaksa nak keluar. Kalau tak buat kan orang kata tak sayang laki, kedekut. Orang-orang ni macam-macam kan. Dah buat makan pun kan tak puas hati. Hai, lawak macam ni je. Arwah ni orang kaya, paling kurang sampai dah dengan dedel dia kata. Sudah kan. Ini kan. Jadi kita beritahu kenduri ni 3 hari, 7 hari, 100 ni tak ada. Tapi kalau nak buat makanan dengan tujuan sepahalanya disedekahkan kepada orang meninggal, boleh kan. Dan kita minta lah orang-orang yang kita tolong doakan dia, tak salah. Doa orang mukmin bermanfaat kepada orang mati. Berdoa boleh kan. Tapi dengan gambaran macam apa yang teradat hari ni yang macam orang faham mesti nak buat, tak ada benda tu kan. Benda tu tak ada. Seperti mana yang teradat pada hari ni, orang pun yang buat tu bukan kerana nak sedekah pahala untuk mati pun, tak ada pun, dulu tak ada bahas pun benda tu. Tapi sekarang baru orang ajar balik 3, 7 tak mesti. Orang mana tak buat kan. Orang kata mana yang kau ada duit, ada kelapangan, kau nak buat kan. Jangan sampai duit yang digunakan tu adalah duit anak-anak yatim kan, duit para waris yang memerlukan digunakan jamu orang makan. Ini haram. Tapi kalau dia dah faraid duit tu apa semua, ada keluarga-keluarga kata apalah saya nak buat sikit-sikit makan, nak panggil orang, nak sedekah pahala kan, supaya orang doakan, itu tak apalah. Tapi tak terkait 3 hari kenduri pecah mata, 7 hari kenduri pecah perut kan. 100 hari tak kenduri naik nisan apa semua kan. Ada serabai apa semua. Serabai sedap kan, tapi dia bukan hanya untuk orang mati Baik. Wajawazul buka bi ghairi dharbi, dan harus menangis lah bila boleh menangis, tapi jangan sampai memukul pipi, wajihin wala nauhin, jangan ada meraung-raung, wasyak thawb, dan mengoyakkan baju. Meratap itu hukumnya haram kalau menangis, meraung-raung, mengoyak-oyakkan baju, itu semua kita dah baca dalam Mukhtasar Sahih Al-Bukhari kan. Baik, jadi ialah kenduri arwah tu orang sensitif kan. Saya tidak tolak langsung kalau konsep beri makan dengan niat nak bagi sedekah dan minta doa, saya tak tolak. Tapi kalau kita memastikan 3, memastikan 7, itu tak boleh itu boleh baca dalam fiqh manhaji boleh baca dalam fiqh manhaji. Baik.